Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'na munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa fahma wa azilna minal ghaflah wa alhiqna bis salihin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Wa marhaban bimalaikatil lail, marhaban bimalaikainil karimainil mukatibain. Uktuba fi sahifati anni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ashhadu anna al-jannata haqq wan naru haqq wal hawdu haqq wash syafa'atu haqq was siratu haqq wal mizanu haqq wa ashhadu anna as-sa'ata haqq atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannif rahimahullah, sembahyang sunat awwabin, muka surat 168. Sembahyang sunat awwabin boleh ditunaikan sebanyak 20 rakaat dan sekurang-kurangnya 2 rakaat. Waktunya antara sembahyang maghrib dengan sembahyang isya. Habis sikit dia tuan-tuan dia nak bagi tahu bahawa dalam syarak kita, dalam hukum Islam disyariatkan kita sembahyang sunat awwabin. Dia boleh dilakukan sebanyak-banyaknya 20 rakaat dan sekurang-kurangnya 2 rakaat. Sembahyang sunat awwabin ini waktunya ialah selepas daripada sembahyang fardu maghrib sampailah sembahyang fardu isya. Kenapa disebut awwabin? Disebut awwabin ialah kerana sembahyang sunat itu dilakukan pada waktu awwabin. Waktu lepas daripada sembahyang fardu maghrib sampai kepada sembahyang fardu isya itu, antara maghrib dengan isya itu dinamakan waktu awwabin. Apa maksud waktu awwabin? Maksud waktu awwabin ialah waktu kembali semula kepada Allah selepas daripada kita sibuk sepanjang hari tadi mengurus dunia. Sepanjang hari tadi kita sibuk mengurus dunia, tuan-tuan, membanting tulang mencari rezeki, mencari kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerja mencari rezeki ini adalah fardu ain, wajib kita mencari rezeki yang halal untuk diri dan di bawah tanggungan kita. Bila kerjanya? Siang hari. Kemudian apabila sudah siang hari, masuklah kepada malam, iaitu maghrib. Di situ kita disuruh kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kesibukan kita sepanjang hari tadi mengurus dunia. Sampai kadang-kadang tak sempat nak sembahyang. Allahu Akbar. Ini satu dosa besar lah. Macam mana sibuk pun kita mengurus dunia, mencari rezeki di atas muka bumi Allah ini, jangan sampai tinggalkan sembahyang. Jangan sampai meninggalkan yang difardukan ke atas kita. Tapi ada juga
Ada juga yang tertinggal sembahyang dengan sebab sibuknya itu. Ada juga yang tak sempat sembahyang sunat, dia ambil yang fardu-fardu sahaja. Yang sunat tak sempat nak buat, sibuk sangat. Jadi waktu maghrib dia sembahyang fardu maghrib, sampai maghrib ke isyak itulah waktunya untuk kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang sunat awabin ini juga dikatakan sembahyang sunat memelihara iman, hifzul iman. Kita wajib memelihara iman. Paling penting kita jaga iman ialah di saat bercerai nyawa daripada badan. Sebab itulah waktu yang terakhir syaitan ini memesongkan umat manusia, memesongkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peluang waktu terakhir atau peluang terakhir syaitan memesongkan iman manusia di saat kematian, di saat sakaratul maut itu berlaku. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang itu didatangi oleh sakaratul maut, maka syaitan akan juga datang sebagai peluang terakhir mereka menyesatkan iman. Pertama, mereka akan menyerumpukan dirinya itu dengan sesuatu yang sangat dicintai, sangat disukai oleh orang itu. Tentulah orang yang hidup ni dia suka cinta dengan harta kekayaan. Harta kekayaan. Maka dilonggokkannya harta kekayaan di depan si orang yang sedang sakaratul maut ini. Maka kemudian didatangkanlah seorang syaitan yang menyerupai manusia, cuba nak ambil benda-benda itu. Ya. Tentulah dia akan menjerit, jangan kau ambil, ini aku punya, ini aku punya, ini aku punya. Sedang sibuk dia menyebut jangan kau, habis. Maka habislah dia disudahi dengan kalimat atau lafaz yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Man akhira kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang mengakhiri kalamnya itu dengan la ilaha illallah, orang ini masuk syurga. Rupa-rupanya diakhiri kalamnya itu dengan jangan ini aku pun tak sempat punya tu, habis dia dah out, habis. Itu contoh tuan-tuan ya. Syaitan berjaya mengeluarkan iman daripada orang yang sedang sakaratul maut itu. Maka dengan sebab itu syarak sangat menganjurkan supaya setiap hamba Allah ini solat menjaga iman. Solat jaga iman. Waktunya lepas maghrib sampai pada isyak. Macam mana nak kata solat jaga iman? Itu solat awabin. Usalli sunnatal awabina ma'a hifzil iman. Sahaja aku sembahyang sunat awabin serta menjaga iman. Kalaupun kita tak sebut solat menjaga serta menjaga iman, itu sudah bermakna solat awabin itu hakikatnya ialah solat menjaga iman. Kita terus saja usalli sunnatal awabina ra'ataini lillahi ta'ala, itu sudah bermakna solat menjaga iman. Sebab solat awabin itu ialah solat sunat menjaga iman. Betul? Sangat penting kita jaga iman. Jangan sampai nyawa kita terlepas daripada badan kita, iman juga terlepas daripada badan kita. Habis. Dah tak ada apa-apa lagi yang tinggal. Dalam jasad itu tak ada apa-apa lagi yang tinggal. Diharapkan jasad itulah sebagai yang mengambil peranan utama untuk menyelamatkan kita selepas daripada kita mati. Rupa-rupa si iman itu juga sudah terbang, sudah keluar daripada badan. Wajib jaga iman. Macam mana nak jaga iman? Sembahyang sunat awabin. Dan ada satu kisah seorang sahabat. Ini muda lagi lah tuan-tuan, orang yang sedang sibuk bekerja mencari rezeki. Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku bukan jenis manusia yang kuat berpuasa pada siang hari untuk dapat pahala yang banyak, ya Rasulullah. Dan aku juga bukan jenis manusia yang kuat bangun malam
untuk tahajud supaya dapat pahala yang banyak, ya Rasulullah. Aku tak dapat nak buat itu semua, ya Rasulullah. Walaupun aku tahu itulah, dua-dua itulah sumber pahala yang paling banyak. Puasa sunat pada siang hari dan bangun malam untuk tahajud pada malam hari. Tapi aku jenis orang yang tak boleh buat benda itu, ya Rasulullah. Tetapi aku nak pahala yang banyak, ya Rasulullah. Tu dia dah. Bijaknya sahabat ni tuan-tuan dia. Dia tak boleh nak puasa sunat. Mungkin sebab latar belakang kerjanya kerja yang berat, yang tidak membolehkan dia untuk berpuasa sunat. Tak tahan, letih. Dia kena sebab bidang rezeki dia Allah letakkan di situ. Kena kerja keras, kerja kuat, membanting tulang tengah panas dan sebagainya. Nak puasa memang tak tahan. Berbeza dengan sahabat-sahabat yang lain yang tak kerja tapi rezekinya mewah, luas. Tapi dia bukan jenis orang itu. Dan bila malam, sebab keletihan pada waktu siang itu menyebabkan dia tak mampu nak bangun malam buat tahajud. Aku tahu itu semua adalah sumber pahala yang sangat besar, yang sangat banyak, ya Rasulullah. Tapi aku tak boleh buat. Namun aku tetap juga nak bawa pahala bertemu dengan Allah, ya Rasulullah. Macam mana, ya Rasulullah? Lalu dijawab oleh Nabi SAW, kalau kamu tak mampu nak puasa siang pada malam hari, kamu tak mampu nak bangun malam pada malam hari, tetapi kamu masih ada peluang untuk mengumpul pahala yang banyak. Kamu masih ada peluang untuk mendapatkan pahala yang banyak. Macam mana, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jangan disia-siakan waktu awabin kamu. Jangan kamu sia-siakan waktu awabin kamu. Waktu awabin itu bila? Lepas daripada sembahyang maghrib sampai waktu isya. Antara itu, waktu itu jangan kamu sia-siakan waktu itu. Hendaklah kamu isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di situ ibadah yang dibuat pada waktu awabin ini merupakan sumber pahala yang juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa juga amal ibadat yang boleh kita lakukan? Lakukanlah pada waktu itu. Mafhumnya, janganlah gunakan waktu awabin itu untuk sembang-sembang, untuk rehat-rehat, untuk makan minum, untuk tengok TV, untuk berita. Jangan. Itu sebab orang-orang kita dulu, tuan-tuan, datuk kita, ayah kita dulu, dia ajar anak mengaji lepas maghrib sampai waktu isyak berhenti. Itu sumber pahala yang sangat besar, menggunakan waktu awabin untuk pendidikan membaca Al-Quran. Dia dapat membaca Al-Quran pada waktu awabin itu, dan dalam masa yang sama dia dapat menitipkan ilmu membaca Quran kepada zuriat dan anak keturunan. Itu sumber pahala yang besar, membaca Al-Quran. Tetapi dalam konteks ini, tuan-tuan, kita disuruhnya sembahyang sunat awabin sekurang-kurangnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 20 rakaat. Itu kalau tidak ada majlis ilmu macam ni, tuan-tuan. Kalau ada majlis ilmu macam ni, tinggalkanlah yang kedua ini, tinggalkanlah sembahyang sunat ini. Sebab belajar ilmu ini hukumnya adalah fardu ain ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib ain, wajib setiap seorang muslimin dan muslimat duduk belajar ilmu. Ilmu fardu ain ni antara ilmu fiqh, ilmu aqidah dan ilmu tasawuf. Ketiga-tiga ilmu ini adalah fardu ain ala kulli muslimin wal muslimat. Kita sedang belajar ilmu fiqh, ilmu fiqh, ilmu yang wajib. 1 saat kita duduk dalam majlis ilmu lebih afdal daripada 1000 rakaat sembahyang sunat. Lebih afdal daripada ziarah 1000 jenazah dan terus menghantar ke tanah kubur. Dan lebih afdal ziarah 1000 orang sakit di atas muka bumi Allah ini. Bahkan ketiga-tiga amal itu, sembahyang 1000 rakaat, ziarah 1000 mayat dan hantar ke kubur, campur dengan ziarah 1000 mayat, 1000 orang sakit, campur tiga-tiga itu, nak lawan dengan 1 saat duduk dalam majlis ilmu,
tetap tidak akan terlawan. Masih banyak lagi pahala duduk satu saat dalam majlis ilmu itu. Sebab hukum belajar ilmu itu fardu ain. Adapun yang lain itu adalah sunat. Dia sudah menjadi yang kedua. Walaupun dinyatakan bahawa beramal pada waktu awwabin itu adalah sumber pahala yang besar, yang banyak, namun kalau ada majlis ilmu, lebih afdal duduk di dalam majlis ilmu. Jangan pula kita nanti dah tahu bagaimana kelebihan dan kelebihan sembahyang sunat awwabin, tiba-tiba datang ke masjid, lepas sembahyang fardu masjid ada halaqah ilmu macam ni, tiba-tiba satu orang tu masuk berlindung belakang. Kenapa kamu kata? Aku nak sembahyang sunat awwabin. Itu tak bijak. Majlis ilmu itu lebih afdal daripada dia. Okey, tuan-tuan. Ada tadi dah. Okey. Saya panjangkan lagi dia punya syarah tentang itu sembahyang sunat awwabin. Hukum sembahyang sunat awwabin ini adalah sunnatun muakkadah, sunat muakkad. Apa-apa juga hukum sunat muakkad dia sangat hampir pada yang wajib. Hampir sangat. Bahkan ulama ada memberi peratusan tentang sunat muakkad ini, nak sampai kepada masjid ialah 99.9%. Kurang 1% lagi nak sampai kepada wajib. Itu sebab sunat muakkad itu ialah satu amalan yang sangat hampir kepada wajib. Tapi bukan wajib, masih lagi sunat yang sangat dituntut. Itu hukum sembahyang sunat awwabin. Okey. Ia dilakukan selepas solat maghrib. Maksud selepas solat maghrib ini ialah selepas ba'diyah maghrib. Sebab mengikut keutamaan, mana lebih afdal antara sembahyang ba'diyah maghrib dengan sembahyang sunat awwabin? Lebih afdal lagi sembahyang ba'diyah maghrib daripada sembahyang sunat awwabin. Ya, sebab sembahyang rawatib itu sembahyang yang muakkad juga, tetapi dia mengiringi sembahyang fardu, menyempurnakan sembahyang fardu. Maka lepas daripada sembahyang maghrib, fardu maghrib itu hendaklah sembahyang ba'diyah maghrib dahulu 2 rakaat. Selepas daripada itu barulah mulakan sembahyang sunat awwabin ini. Ya, sekurang-kurangnya boleh dibuat 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau naik sampai maksimumnya ialah 20 rakaat. Dalil tentang keutamaan sembahyang sunat awwabin atau dalil tentang adanya syarat mensyariatkan sembahyang sunat awwabin ini riwayat daripada Ibn Majah. Riwayat daripada Ibn Majah dan Ibn Huzaimah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'dal maghrib 6 raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bisu'in udilna lahu bi'ibadati sintaina asyara sadah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang sembahyang 6 rakaat selepas maghrib, sesiapa yang sembahyang 6 rakaat selepas maghrib dan tiada diselang di antaranya itu dengan sesuatu bicara ataupun percakapan, samalah pahalanya itu seperti ibadat 12 tahun terus menerus. Lepas sembahyang maghrib buat 6 rakaat dan
sampai fardu isya itu dia tidak bercakap-cakap. Bisu'in itu cakap-cakap yang tercela, cakap-cakap yang buruk atau cakap-cakap yang lara, sembang-sembang kosong dan sebagainya. Kalau buat 6 rakaat pun lepas daripada rakaat masuk ada waktu 3-4 minit lagi sebelum waktu isyak, sempat juga dia bersembang dengan kawan-kawan, sembang-sembang yang lara. Esok kita nak mancing kat mana bang? Habis. Tak dapatlah, tak dapat pahala yang disebut dalam hadis ni. Siapa yang sembahyang siapa yang sembahyang 6 rakaat selepas maghrib dan tidak diselang ketika itu dengan percakapan yang yang kotor, yang tidak baik, yang lara, maka 6 rakaat sembahyang sunat itu menyamai pahala 12 tahun ibadat terus menerus. Maksud terus menerusnya tuan-tuan, tak bangun-bangun daripada tempat itu selama 12 tahun kerana beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ulama-ulama juga berbeza pandangan 6 rakaat selepas maghrib. Ada yang mengatakan ada ulama yang menyebut 6 rakaat selepas maghrib itu termasuk ba'diyah maghrib. Bila masuk ba'diyah maghrib itu, maka awabinnya itu cuma 4 rakaat. Ya. Tetapi ada juga yang berpandangan bahawa 6 rakaat ini ialah awabinnya sahaja, bukan sembahyang sunat yang lain. Bila masuk sembahyang sunat ba'diyah 2 rakaat sudah menjadi 8 rakaat. Awabinnya sahaja 6 rakaat. Saya berpandangan ini termasuk ba'diyah maghrib. Tuan-tuan, saya berpandangan begitulah. Tuan-tuan terpulanglah tuan-tuan nak ambil pandangan yang mana. Sama ada yang 6 rakaat itu khusus untuk awabin, tak masuk ba'diyah, ataupun 6 rakaat itu termasuk ba'diyah maghrib. Sebab dalam hadis ni Nabi menyebut tersangat umum. Dia kata, dia sabda, man shalla ba'dal maghrib 6 rakaatin. Siapa yang solat sunat selepas maghrib 6 rakaat, 6 rakaatin. Jadi ulama ada fikir memahami hadis ni 6 rakaat itu termasuk ba'diyah maghrib, sebab ba'diyah juga sunat. Tapi ada kumpulan lagi yang mengatakan ba'diyah itu tidak masuk. Yang masuknya itu ialah 6 rakaat itu awabin sahaja. Dan ada pandangan yang ketiga, ya, selepas daripada ba'diyah, buat dahulu sembahyang sunat taubat. Lepas taubat, itu baru dimula 6. Taubat 2 rakaat, awabin 2 rakaat, hajat 2 rakaat. Sebab ketiga-tiga itu sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Yang pertama dan kedua, taubat dan awabin adalah untuk akhirat. Hajat adalah untuk dunia dan akhirat. Tuan-tuan, kita ada banyak hajat ketika kita melangsungkan hidup di dunia. Termasuk tadi tuan-tuan, kita ada hajat. Kita sembahyang sunat hajat. Ya. Pandangan yang ketiga, taubat 2 rakaat, awabin 2 rakaat dan hajat 2 rakaat. Maka genaplah dia 6 rakaat. 6 rakaat itulah yang dimasukkan dalam 6 rakaatin sini. Itu pandangan yang ketiga. Dan lain-lain pandangan lagi dalamnya. Kesimpulannya, lepas daripada sembahyang maghrib, ada sembahyang-sembahyang sunat. Utamanya ialah ba'diyah maghrib, dan selepas itu awabin, boleh juga masukkan taubat dan juga boleh masukkan hajat. Bila ada buat tawabin 2, buat taubat 2, buat awabin 2, buat hajat 2, maka sudah masuklah dalam man shalla 6 rakaatin ba'dal maghrib ini. Dia sudah sembahyang 6 rakaat selepas daripada maghrib. Maka dapatlah dia pahala 12 tahun beramal ibadat terus menerus. Tapi syaratnya
tidak bercakap-cakap. Itulah kita tadi memang tidak bercakap-cakap yang lara, tuan-tuan. Kalau ada pengurusi cakap pun dia isytihar, announcement tentang sembahyang itu tidak jadi masalah lah. Sebab itu adalah percakapan yang dituntut untuk memaklumkan kepada ahli jamaah. Yang dimaksudkan bisu di sini cakap-cakap yang tidak baik itu ialah yang lara ataupun yang dosa dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ulama-ulama pula beramal dengan sembahyang awabin ini, yakni mereka sebelum daripada sembahyang sunat awabin mereka membaca syahadat awabin. Syahadat awabin. Oh, ada pula syahadat awabin ni, apa benda ni Ustaz ni? Kadang-kadang saya baca syahadat awabin ni untuk memulakan majlis saya atau kuliah saya pada waktu maghrib. Dan tadi saya bacalah sebab kita nak belajar sembahyang sunat awabin, maka terlebih dahulu kita membaca syahadat awabin. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan tadi saya ada baca marhaban bimalaikatil lail wa marhaban bimalakainil karimainil mukatibain uktuba fi sahifati anni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ashhadu anna al-jannata haqq wan naru haqq wal hawdu haqq was syafa'atu haqq was siratu haqq wal mizanu haqq wa ashhadu anna as-sa'ata haqq atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu dia yang akan kita jumpa selepas daripada kita mati besok. Jannatul haq wa anna jannata haq, bahawa syurga itu benar, wan nar haq, dan neraka itu benar, wal haud haq, dan haud atau kolam Nabi itu benar, wasyafa'at haq, dan syafaat Nabi itu benar, wasirat haq, dan sirat atau titian siratal mustaqim itu benar, wa yab'atsu man fil qubur, dan dibangunkan manusia daripada kubur itu benar. Untuk selamat, sejahtera daripada semua benda-benda yang kita sebut itu, syaratnya ialah mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati ada iman, jangan mati tertanggal iman. Kalau mati tertanggal iman, tidak ada lain kecuali yang dia sampai kepadanya ialah wan naru haq. Api neraka itu hak, benar bagi orang yang mati dalam keadaan tertanggal iman daripada dalam diri mereka. Dengan sebab itu, selepas daripada kita membaca syahadat awabin ini, barulah kita sembahyang sunat awabin. Usalli sunnatal awabina ma'a hifzil iman raqataini lillahi ta'ala. Kemudian kita nak buat berapa rakaat? Kalau kita nak buat 4 rakaat, sebab kita nak masukkan ba'diyah tadi itu sebagai sembahyang sunat untuk menggenapkan 6 rakaat, maka awabin kita 4 rakaat. Maka pada sujud akhir 2 rakaat awabin salam, 2 rakaat awabin salam. Sebelum salam awabin yang kedua, iaitu rakaat yang keempat, sujud akhir itu kita membaca doa hifzul iman. Kita membaca doa pelihara iman. Doa pelihara iman ini ada dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8. Tuan-tuan kena carilah tuan-tuan. Doa jaga iman ini berada ataupun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Ali Imran itu surah selepas daripada surah Al-Baqarah. Surah Ali Imran ayat yang ke-8 ada doa minta pelihara iman.
Boleh tuan-tuan cari. Saya sebutlah tuan-tuan senang. Tuan Haji Ibrahim jumpa dah. Cekap dia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu kata. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau pesongkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, selepas engkau beri hidayah kepada kami. Maksud beri hidayah, engkau beri iman kepada kami. Iman itu dalam bentuk hidayah. Engkau dah hantar, engkau dah berikan, engkau nak anugerah hidayah pada kami. Jangan engkau pesongkan hidayah itu daripada kami, terutamanya di saat terpisah nyawa daripada badan besok, ya Allah. Terutama ketika sakaratul maut itu mendatangi hamba, ya Allah. Jangan engkau pesongkan lagi iman aku, ya Allah. Itu penting. Dalam sujud akhir, ya, kalau nak buat 2 rakaat, sebab buat taubat 2, awabin 2, yang awabin 2 tu kita baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan selepas daripada salam, tadah tangan lagi sekali, ulang lagi doa itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau pesongkan hati-hati kami selepas daripada engkau titipkan iman di dalam diri kami ini, ya Allah. Dan yang ketiganya, bacalah doa itu di mana-mana sahaja kita membaca doa, utamanya doa selepas daripada salat, selepas daripada sembah, ya. Ayat 8 surah Ali Imran. Boleh tanda-tandanya? Alhamdulillah. Okey. Okey, habislah sembahyang sunat awabin secara ringkas tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat faham, tetapi tak guna faham kalau kita tidak amalkanlah. Di saat-saat yang terluang, yang kosong, tak ada majlis ilmu, maka gunakanlah waktu awabin itu untuk sembahyang sunat awabin. Itu sembahyang sunat memelihara iman. Saya ulang lagi dia punya usolli, ya, usolli sunat awabin ni, usolli sunnatal awabina ra'ataini lillahi ta'ala. Boleh disambung usolli sunnatal awabina ma'a hifzil iman ra'ataini. Itu sebagai penguat sajalah. Tapi kalau kita tak sebut ma'a hifzil iman itu pun tidak mengapa. Sebab awabin itu sudah hakikatnya adalah sembahyang menjaga iman. Jangan engkau pesongkan semula hati kami selepas daripada engkau berikan kami iman, berikan kami hidayah. Sampailah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah sekadar itu, sebarang kesilapan namun istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf di atas sebarang kesilapan. Nak tanya tu. Fadal, silakan. Lebih 2 rakaat 1 takbir 1 salam. Jawapannya kembali kepada kaedah usul fiqh. Kaedah usul fiqh mengatakan sembahyang sunat pada waktu malam itu masna. Utamanya ialah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Namun kalau tak mahu 2 rakaat salam, nak buat 4 rakaat katakan, atau 6 rakaat 1 salam, sembahyangnya sah, tetapi sudah meninggalkan keutamaan. Cumanya kalau sembahyang sunat itu dilakukan pada waktu siang, maka bolehlah 100 rakaat dengan 1 salam kalau kita mampu. Banyak rakaat dengan 1 salam. Sembahyang sunat tasbih contohnya, pada waktu malam kita buat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Tetapi kalau sembahyang sunat tasbih pada waktu siang, kita boleh buat 4 rakaat itu, dan lebih afdalnya buat 4 rakaat dengan 1 takbir 1 salam. Kita ambil yang afdal.
afdal. Sebab yang afdal itu ialah yang paling sempurna pahala. Ya. Rugilah kalau kita sembahyang witir, seumpama sembahyang witir 11 rakaat. Sah kita sembahyang 11 rakaat witir dengan satu salam. Naik turun sampai 11 kita salam. Sah. Tapi yang paling afdal kita buat masna sampai 5 kali salam, kemudian yang satu itu witirnya. Itu sangat banyak pahalanya sebab mutabaah dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat pada waktu malam 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam. Jadi tak layaklah kita tidak mengikut Nabi, tuan-tuan. Ikutlah Nabi. Tapi kalau nak juga aku tak sempat, tak apa, silakanlah. Tapi kurang afdal. Wallahu a'lam. Cukup ya? Alhamdulillah. Qabliyah Jumaat boleh. Yang itu sebenarnya kita dah lepas dah kita baca dulu ya tuan-tuan dalam persoalan sembahyang sunat rawatib. Pada waktu zuhur 2 rakaat adalah muakkad. Qabliyah 2 rakaat muakkad dan tambah lagi dengan 2 rakaat menjadi itu dikatakan ghairu muakkad. Sudah ada 4 qabliyah zuhur itu sudah ada 4. Afdalnya ialah 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam. Tetapi oleh sebab dia sunat itu pada waktu siang, maka bolehlah kita campurkan yang muakkad dengan yang ghairu muakkad itu 4 rakaat dengan satu takbir, satu salam. Sama ada kita nak buat 2 tasyahud atau 1 tasyahud. Tapi antara 1 tasyahud dengan 2 tasyahudnya apabila kita buat 4 rakaat satu salam, maka afdalnya ialah 2 tasyahud. Hatta yang kita belajar tu kalau kita tak sempat nak buat 4 rakaat qabliyah zuhur, kita boleh cantumkan qabliyah ini dengan ba'diyah nanti selepas daripada sembahyang fardu zuhur. Semuanya je 8 rakaat. Saya ke sembahyang sunat 8 rakaat qabliyah dan ba'diyah zuhur kerana Allah Taala. Dan kemudian sembahyang fardu Jumaat hukumnya adalah mengikut hukum sembahyang fardu zuhur. Ya. Rawatib pada sembahyang Jumaat hukumnya mengikut fardu zuhur. Jadi kalau mengikut fardu zuhur 2 rakaat muakkad, kemudian tambah lagi 2 rakaat ghairu muakkad menjadi 4 rakaat. Boleh dibuat 2 rakaat satu salam, itu muakkad, kemudian bangun lagi 2 rakaat satu salam, itu yang ghairu muakkad. Tetapi boleh dicampurkan 4 rakaat ini muakkad dengan ghairu muakkad dengan satu takbir dan satu salam. Dan kalau pula kita terlambat datang, tengok-tengok dah sampai ke masjid, dah tak sempat lagi nak buat qabliyah 4 rakaat, no problem. Lepas sembahyang Jumaat nanti kita campurkan qabliyah ini yang kita tertinggal dengan ba'diyah menjadi 8 rakaat. Maknanya kita diberi ruang dan peluang yang sangat luas supaya jangan sampai kita tertinggal qabliyah dan ba'diyah. Tetapi yang malam ada waktu yang begitu luas, begitu lapang, namun qabliyah dan ba'diyah tak nak buat padahal usia dah tua. Macam mana nak kata jaga iman? Wallahu a'lam. Jadi juga ya. Alhamdulillah. Cuba usahakan buat qabliyah Jumaat itu 4 rakaat. Alah tak banyak beza pun antara 2 rakaat itu tuan-tuan ya. Di masjid anak selalu cakap, tapi yang dengar cakap tak berapa ramai. Yang main 2 rakaat dah tunggu. Daripada menunggu baiklah kita buat sama-sama tuan-tuan 4 rakaat. Satu salam je, tak payah 2 salam. Satu salam pun masya-Allah tabarakallah. Berujuk pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang istiqamah qabliyah zuhur, termasuklah qabliyah Jumaat, qabliyah zuhur atau Jumaat 4 rakaat dan ba'diyah 4 rakaat, istiqamah dia, maka haram jasadnya dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar dia punya faedah fadilah. Siapa nak kalau bukan kita siapa? Kalau bukan sekarang bila? Tuan-tuan, wallahu a'lam bishawab.
Sebarang kesilapan dan namun istighfar pada Allah Subhanahu wa taala dan maaf pada tuan-tuan dan puan-puan di atas kesilapan bahasa, tutur kata dan sebagainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi